Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk kelas hari ini, kita akan masuk subtopik baru iaitu implied terms ataupun pada bahasa Melayunya dinyatakan sebagai terma-terma tersirat. So, untuk minggu lepas, kita dah cover maksud goods ataupun barangan, jenis-jenis barangan ada 5 jenis dan juga kita dah masuk perbezaan antara condition dan juga warranty. So untuk hari ini kita akan masuk subtopik implied terms ataupun terma tersirat. Okay. Untuk terma tersirat ini, the Sales of Goods Act 1957 implies a number of stipulation in every contract in the sale of goods. Di sini dinyatakan bahawa bawah Akta Jualan Barang 1997, akta ini telah memasukkan implies a number of stipulation, beberapa syarat in every contract in the sale of goods, dalam kontrak jualan barang. So kalau awak buka Akta Jualan Barang 1957 ini, ada beberapa peruntukan yang memasukkan syarat-syarat dalam kontrak jualan barang tersebut. However, these implied terms apply only when the parties to the contract of sale have not excluded or modified them. So, syarat-syarat tersirat yang dimasukkan oleh Akta Jualan Barang 1957 ini hanya terpakai, apply only when the parties to the contract of sale have not excluded or modified them. Bila mana pihak-pihak berkontrak dalam kontrak jualan barang tersebut tidak membuang, not excluded, or modify them ataupun mengubah suai terma-terma ini. So untuk implied terms ini, it is stated under section 14 to 17 of the Sales of Goods Act 1957. Untuk terma-terma ini, awak boleh tengok bawah section 14 sehingga section 17 Akta Jualan Barang 1957. So, ada beberapa terma tersirat yang ada dalam Akta Jualan Barang 1957. Yang mana terma-terma tersirat ini kita andaikan telah wujud dalam satu kontrak jualan barang. So kalau awak buat satu kontrak jualan barang, terma-terma daripada section 14A sampai section 17 diandaikan telah ada dalam kontrak tersebut. So kita akan tengok one by one, satu persatu. Okay, yang pertama section 14A, implied condition as to title. Section 14B, implied warranty as to quiet possession. Section 14C, implied warranty free from encumbrances. Section 15, implied condition must correspond with description. Section 16, implied condition as to fitness for particular purpose. Section 16, implied condition as to merchantable quality. Section 17, implied condition in a sale by sample. So, kalau awak perasan, dia ada dua jenis. Ada implied condition, ada implied warranty. Sebab itulah penting untuk kita tahu perbezaan antara condition dan warranty, disebabkan kalau ada pelanggaran syarat ini, kesan dia kita akan tengok sama ada itu adalah condition ataupun warranty. So, bawah section 17A, implied conditions in a sale of good by sample, ada 3 syarat lain yang kena dipenuhi semasa kontrak jualan barang melalui contoh. Yang pertama, the bulk shall correspond with the sample in quantity. Yang kedua, the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample before acceptance. Dan yang ketiga, the goods are perfect, rendering them unmerchantable, which would not be apparent on reasonable examination of the sample. So untuk semua ini saya akan terangkan secara lebih mendalam. Kita akan go one by one, satu persatu beserta dengan
kes-kes yang ada. Okay. Yang pertama, kita tengok syarat terma tersirat yang pertama dahulu. So, nama bawah section 14A Akta Jualan Barang 1957. So, yang pertama kita tengok implied condition as to title. Yang bermaksud syarat tersirat mengenai hak milik. Title kat sini maksudnya hak milik. So, bawah section 14A Akta Jualan Barang 1957 menyatakan there is an implied condition that the seller has the right to sell the goods in a case of sale. And in the case of an agreement to sell, the seller will have the right to sell the goods when the time comes for the buyer to become the owner. So bawah section 14A ini adanya satu syarat tersirat bahawa the seller has the right to sell the goods in a case of sale. Penjual mempunyai hak, has the right, mempunyai hak to sell the goods, untuk menjual barang dalam satu kontrak jualan barang. Itu syarat tersirat yang pertama. Yang kedua, in a case of an agreement to sell, dalam kes perjanjian untuk menjual, the seller will have the right to sell the goods. Penjual akan mempunyai hak untuk menjual barang tersebut when the time comes for the buyer to become the owner. Apabila tiba waktu bila pembeli akan menjadi pemilik barang tersebut. So bawah section 14A ini menyatakan the seller must have the ownership or title over the good, and thus the seller is presumed to have a right to sell. So seorang penjual mesti ada ownership ataupun title ataupun kita panggil milikan terhadap barang tersebut. Oleh itu barulah penjual itu dianggap mempunyai hak untuk menjual barang. So bawah undang-undang jualan barang, syarat tersirat dia menyatakan penjual ada ownership ataupun title ataupun milikan terhadap apa? Terhadap barang yang dia jual. Dia hendaklah menjadi tuan barang tersebut secara sah dari segi undang-undang. Bila dia ada milikan terhadap barang tersebut, baru dia ada hak untuk menjual barang tersebut. Okay. A breach of this condition entitles the buyer to repudiate the contract, to treat the contract as at an end and recover the price in full even though he has used the goods. So bila mana kalau perasan dekat atas ni dia tulis implied condition, syarat tersirat. Kita belajar kalau syarat, kalau ada pelanggaran syarat, kita boleh batalkan kontrak tersebut. So bila ada pelanggaran syarat, syarat yang mana mengatakan penjual hendaklah mendapatkan milikan ataupun mempunyai milikan barang tersebut, barulah penjual boleh menjual barang tersebut. So kalau ada pelanggaran terhadap syarat ini, terhadap prinsip ini membolehkan pembeli untuk repudiate the contract ataupun membatalkan kontrak tersebut. Okay, ya? Dan pembeli boleh menuntut semula harga penuh barang tersebut walaupun dia dah menggunakan barang-barang tersebut. Okay. The rationale is that the buyer of the goods pays the price in order to enjoy the ownership as well as the use of the goods. Sebab kenapa kata pembeli kena dapat semula duit yang dia bayar terhadap barang tersebut, ini adalah sebab pembeli telah membayar harga untuk mendapatkan ownership ataupun milikan dan juga kegunaan barang-barang tersebut. Okey. So, kita belajar section 14A. Kalau syarat dia, pembeli
penjual kena ada milikan terhadap barang tersebut. Baru dia boleh jual barang tersebut kepada pihak lain, iaitu pembeli. Kalau penjual tak ada milikan terhadap barang tersebut, dia tak boleh suka-suka hati jual barang itu kepada orang lain. Okay, kita tengok contoh. For example, Mary sold to Jean a piano and Jean paid Mary the purchase price. Okay. So ada dua pihak dekat sini. Mary menjualkan kepada Jean, pihak lagi satu, a piano and Jean paid Mary the purchase price. Okay. Mary menjual piano kepada Jean dan Jean dah bayar dah kepada Mary harga belian piano tersebut. Okay. After a year, Jean discovered that the piano actually belonged to John and Mary was actually looking after John's possession and house while John was overseas. Okay. Nampak tak dekat sini? Selepas setahun, Jean dapat tahu yang piano itu sebenarnya adalah milik John. Dan Mary itu sebenarnya hanyalah menjaga barang-barang dalam rumah John semasa John berada di luar negara. So, barang-barang dalam rumah tersebut termasuklah piano tadi itu bukannya milik Mary, tapi milik John. Tapi dalam kes ni Mary dia jualkan piano itu kepada Jean. Okay. So bila jadi macam ni, Jean can recover the price in full even though she had used the piano for a year. So dalam kes ni, bila mana Jean dapat tahu yang sebenarnya Mary bukanlah tuan asal piano tersebut, tapi sebenarnya John, Jean boleh menuntut semula harga penuh yang dia bayar semasa dia beli piano tadi daripada Mary. Walaupun dia dah gunakan piano itu selama setahun. Itu prinsip asas dekat dalam Seksyen 14A Akta Jualan Barang 1957. Okay. So kita tengok satu kes. Kes dia Roland dan Dival tahun 1923. Fakta kes ini lebih kurang sama dengan situation Mary dan juga Jean tadi. So kita tengok fakta kes dulu. Okay, facts. Roland bought a car from Dival and used it for 4 months before discovering that it had been stolen. Roland then had to hand over the car to the true owner. So fakta kes dalam kes Roland menawar Dival ini, Roland dia telah membeli sebuah kereta daripada Dival. Okay, Roland beli kereta daripada Dival dan menggunakan kereta itu selama 4 bulan. Okay, use it for 4 months before discovering that it had been stolen. Sebelum Roland dapat tahu yang kereta itu sebenarnya kereta curi. Okay, so bila kereta itu kereta curi, tuan dia mencari kereta tersebut, Roland then had to hand over the car to the true owner. Roland ini yang dah beli kereta tadi tu, kereta curi itu, kena memulangkan kereta tersebut kepada tuan sebenarnya. So isu yang berbangkit dalam kes ini is whether Roland could recover the full amount he had paid from Dival even though he had used the car for 4 months. So isu yang berbangkit adalah sama ada whether Roland could recover the full amount he had paid from Dival. Sama ada Roland ini boleh tak nak menuntut harga penuh kereta The court held that even though Roland has used the car for some time, he was entitled to recover the full amount or price he had paid because Dival had no right to sell him the car because it was stolen. Roland had failed to get the property or title in the car, so there was a total failure of consideration. Jadi, dalam kes ni, mahkamah menyatakan walaupun Roland itu telah menggunakan kereta tersebut untuk
tempoh masa beberapa bulan, kan dia kata dekat fakta dia dah gunakan kereta tersebut selama 4 bulan, dia adalah layak untuk menuntut harga penuh yang telah dibayar untuk membeli kereta tersebut. Okay, so dalam kes ni mahkamah putuskan Roland itu layak untuk menuntut harga penuh yang dia telah bayar. Disebabkan apa? Disebabkan Dival tidak ada hak untuk menjualkan kereta itu kepadanya kerana itu adalah kereta curi. So kereta itu kereta curi, Dival ini dalam defendant dalam kes ini, dia tidak ada milikkan terhadap kereta curi tersebut. Dia bukan tuan punya kereta curi tersebut. So bila jadi macam ni, penjual itu tidak ada hak. Tidak ada hak milikkan terhadap barang tersebut. So pembeli tidak akan mendapat hak yang sama daripada penjual. So sebab tu dia cakap Roland had failed to get the property in the car. Roland telah gagal untuk mendapatkan hak milik dalam kereta tersebut. Oleh itu terdapatnya kegagalan dari segi balasan. There was a total failure of consideration. So dalam kes ni orang nampak tak? Penjual dia kena ada hak milik terhadap barang yang dia nak jual. Dia kena menjadi tuan punya yang sah barang tersebut. Disebabkan kalau awak adalah tuan punya barang tersebut secara sah, awak ada hak milikkan terhadap barang tersebut. So kalau awak nak jual barang tersebut kepada pembeli, awak boleh memindahkan hak milik awak kepada pembeli. Tapi kalau awak bukan tuan punya barang tersebut yang sah, awak tidak ada hak. Dan awak tak boleh paskan hak yang awak tak ada itu kepada pembeli. Okey, so sebab dalam kes ni dia cakap mana-mana orang yang telah menjualkan barang yang bukan haknya, pembeli itu boleh untuk menuntut ganti rugi dan juga membatalkan kontrak sebabkan ia adalah pelanggaran kepada syarat tersirat. Alright. Okay. So kita tengok section 14B pula. So kita dah belajar 14A. Penjual kena ada hak milik terhadap barang tersebut. Baru dia boleh jualkan barang kepada pembeli dengan sah. Okey. Yang kedua, section 14B, implied warranty that the buyer shall have and enjoy the quiet possession of the goods. Waranti tersirat bahawa pembeli, the buyer, shall have and enjoy the quiet possession of the goods. Waranti tersirat bahawa pembeli hendaklah mempunyai dan menikmati milikan aman barang-barang tersebut. Itu section 14B. So kat sini dia cakap pembeli yang dah membeli barang tersebut kenalah mempunyai dan mendapat milikan aman. Quiet possession dekat sini maksudnya milikan aman barang-barang tersebut. So apakah yang dimaksudkan dengan milikan aman? So quiet possession, milikan aman. Freedom from disturbance in the enjoyment of property. Kebebasan daripada gangguan dalam menikmati barang-barang tersebut. So kalau awak beli barang, awak bebas daripada sebarang gangguan dalam awak menikmati barang-barang tersebut. Contoh macam awak beli phone. Awak beli telefon bimbit ni, awak guna untuk awak sahaja. Awak tidak berkongsi dengan orang lain. Itu contoh quiet possession. Contoh milikan aman. Awak bebas daripada sebarang gangguan daripada pihak-pihak lain dalam awak menggunakan barang tersebut. Okay, in contracts for the sale of goods, dalam kontrak jualan barang, there is an implied warranty that the buyer will enjoy quiet possession of the goods. Adalah terdapat satu waranti tersirat bahawa pembeli hendaklah menikmati milikan aman barang-barang tersebut. So dalam satu kontrak jual beli, kontrak jualan barang, dah ada satu waranti tersirat yang menyatakan pembeli akan menikmati milikan aman barang-barang tersebut. This assumes that
a third party will not come and claim to be the true owner or that they have a right in the goods after the sale has taken place. So dekat sini dia cakap, ini bermaksud bahawa a third party, pihak ketiga, will not come, tidak boleh datang and claim to be the true owner dan mendakwa bahawa mereka adalah tuan punya barang tersebut yang sebenar, or that they have a right in goods after the sale has taken place, ataupun mereka mempunyai hak dalam barangan tersebut selepas satu jualan barangan telah berlaku. So kalau awak beli barang tersebut, mesti saya cakap tadi, awak bebas untuk menggunakan barang-barang tersebut tanpa gangguan daripada pihak ketiga. Kalau ada gangguan semasa awak menggunakan barang tersebut, macam contoh saya cakap tadi, awak beli telefon bimbit, lepas tu datanglah pihak lain yang cakap, oh sebenarnya telefon bimbit itu saya punya. Ada pihak lain datang cakap, oh saya ada hak juga dalam telefon bimbit yang awak beli tersebut. So bila menjadi situasi macam ni, dah tak ada milikan aman sebab awak berkongsi hak telefon itu dengan orang lain. Okay. Awak boleh tengok section 14B atau jualan barang 1957. Okay. Memang section 14B ini cakap kalau pembeli itu membeli barang, pembeli mestilah mendapat dan menikmati milikan aman barang-barang tersebut. Okay. Kita tengok contoh. For example, Kasim has sold his car to his friend Ali. Okay. Dalam situasi ni ada dua orang, Kasim dan juga Ali. So Kasim ini ada sebuah kereta. Okay, Kasim telah menjualkan keretanya tadi itu kepada kawan dia, Ali. Okay, so Kasim ada kereta, dia jualkan kereta dia kepada Ali. And because Kasim liked the car very much, he often persuaded Ali to lend him the car. Tapi Kasim ni, kereta tu dia tapi dia dah jual dah dekat orang lain. Tapi disebabkan dia sangat-sangat sukakan kereta tersebut, dia selalu memujuk Ali untuk kata, Ali pinjamkan kereta ini kepada saya. Macam tu. Dia nak Ali pinjamkan kereta ini kepada dia. Tapi faktanya dia dah jualkan dah kereta itu kepada Ali. Dalam contoh yang diberikan inilah. Kasim had a set of the car's key and used whenever he liked regardless Ali need the car or not. Okay. So nampak tak dalam situasi ini, Kasim mempunyai satu set kunci kereta tersebut. Kiranya dia dah duplicate kunci kereta tersebut dan dia gunakan kereta itu bila-bila masa dia suka tanpa mengira sama ada Ali memerlukan kereta tersebut ataupun tak. Okay, nampak tak situasi dia dekat sini? Kasim jual kereta kepada kawan dia Ali, tapi Ali dah beli dah lah. Ali dah hadiahkan terhadap kereta tersebut. Tapi disebabkan Kasim ni dia sukakan kereta tersebut, dia selalu pinjam kereta tadi tu daripada Ali. And Kasim sendiri, dia ada kunci kereta dan dia yang sendiri gunakan kereta tersebut bila-bila masa dia suka tanpa dia ambil kira Kasim pakai kereta itu ataupun tidak. Padahal Ali ni adalah tuan punya kereta itu sekarang, bukannya Kasim. So dalam situasi ini, Kasim had breached the implied warranty because Ali cannot enjoy the quiet possession of the car. So dalam kes ini, dalam situasi ini, Kasim ini telah dianggap telah melanggar implied warranty, telah melanggar warranty tersirat. Kerana apa? Kerana Ali tidak boleh memiliki milikan aman kereta tersebut. Sebabnya Ali dah beli dah kereta ini. Ali adalah seorang pembeli, seorang buyer. Ali sepatutnya mendapat dan menikmati milikan aman barang-barang yang dia beli itulah. Which is dalam kes ini kereta tersebut lah. Tapi dalam kes ni Ali dia tak dapat menikmati milikan aman ni disebabkan Kasim ini selalu datang untuk gunakan kereta dia. Okey ya. So dalam kes ni dah berlaku breach of implied warranty ataupun pelanggaran warranty tersirat. It should be noted that this implied stipulation is merely a warranty and not a condition.
Therefore, a breach of this stipulation will not entitle the innocent party to repudiate the contract. So, untuk dinyatakan, terma tersirat ini hanyalah sekadar warranty dan bukannya condition, bukan syarat. Kalau awak baca dekat atas tu implied warranty. So, terma ini hanyalah bersifat warranty dan bukannya bersifat syarat. So kita dah belajar kalau ada pelanggaran warranty, awak tak boleh batalkan kontrak. Awak boleh menuntut ganti rugi sahaja. So dalam kes ini, pelanggaran implied warranty ini, pelanggaran section 14B ini tidak membolehkan pihak terkilan untuk menamatkan kontrak. Tak membolehkan pihak yang terkilat untuk menamatkan kontrak sedia ada. So dalam macam kes tadi ni, Ali lah pihak terkilan, pihak yang tak bersalah itu, Ali dia tak boleh tamatkan kontrak jual beli kereta tersebut. Ali hanya boleh meminta ganti rugi daripada Kasim sahaja. Disebabkan Kasim hanya melanggar implied warranty. Warranty tersirat berdasarkan section 14B. Yang ketiga, implied warranty that the goods are unencumbered. Warranty tersirat bahawa barang-barang tersebut hendaklah bebas daripada apa-apa charge ataupun bebanan. So itu translation dia. Saya ulang balik, implied warranty that the goods are unencumbered. Warranty tersirat bahawa barang-barang tersebut hendaklah bebas daripada apa-apa charge ataupun bebanan. Itu maksud unencumbered. Tidak ada sebarang charge ataupun bebanan. So there is an implied warranty that the goods are free from any charge or encumbrances in favor of a third party who is unknown to the buyer. Terdapat satu warranty tersirat yang menyatakan barang-barang itu hendaklah bebas daripada sebarang charge ataupun bebanan yang memihak kepada pihak ketiga yang tidak diketahui kepada pembeli. So kalau awak pembeli, awak membeli barang tersebut, barang yang awak beli itu hendaklah bebas daripada sebarang charge ataupun bebanan. The seller is liable for breach of warranty and entitle the buyer to damages. Bila mana kalau awak sebagai pembeli membeli barang tersebut daripada seller, daripada penjual, tapi barang yang awak beli daripada penjual itu terdapat charge ataupun terdapat bebanan lain. So bila jadi macam ni, penjual tadi itu adalah liable, adalah bertanggungan atas breach of warranty, pelanggaran warranty and entitle the buyer to damages. Dan awak sebagai pembeli boleh memohon ganti rugi. Tapi awak tak boleh batalkan kontrak disebabkan ini hanyalah pelanggaran warranty. Awak boleh refer section 14C Sales of Goods Act 1957. So dalam kes ni kita tengok contoh. For example, syarikat ABC sold a machine to syarikat XYZ. Syarikat ABC dalam contoh ini telah menjual satu mesin kepada syarikat XYZ. So dalam situasi ni, syarikat ABC adalah penjual, syarikat XYZ adalah pembeli. The latter did not know that syarikat ABC had charged the machine to Bank P Berhad. So pembeli dalam kes ni, the latter, pembeli syarikat XYZ itu tidak tahu, did not know that syarikat ABC has charged the machine to Bank P Berhad. Yang syarikat ABC, penjual itu telah menchargekan mesin tersebut kepada pihak ketiga, iaitu pihak Bank P Berhad. So dalam situation ini, in this situation, syarikat ABC had breached the warranty. Syarikat ABC sebagai penjual tadi telah melanggar warranty tersebut. Sebab kita kata apa?
Waranti tersirat menyatakan barang-barang hendaklah bebas daripada sebarang charge ataupun bebanan. Tapi dalam situasi ini, syarikat ABC tu dia dah chargekan dia punya mesin kepada bank P. Tapi dalam masa yang sama dia jual juga mesin tadi kepada syarikat XYZ. So, syarikat ABC dikatakan telah melanggar waranti tersirat. However, if XYZ company know about the charge and still decided to go for sale, then there would be no breach. Okay. Tapi kalau syarikat XYZ itu tahu berkenaan charge tersebut dan masih bersetuju untuk membuat kontrak jualan, oleh itu tidak ada pelanggaran kontrak. Okay, ya? So kalau syarikat XYZ tahu tadi yang syarikat ABC itu dah chargekan mesin dia kepada bank P dan syarikat XYZ cakap okey tak apalah, kita proceed sahaja dengan jualan. Tapi kalau jadi macam tu, kita akan anggap tiada pelanggaran waranti. Syarikat ABC can only claim damages because this is only a breach of warranty. Syarikat ABC hanya boleh, bukan syarikat ABC, syarikat XYZ. Syarikat XYZ hanya boleh menuntut ganti rugi disebabkan ini hanyalah pelanggaran waranti sahaja. Typo sikit bawah tu syarikat XYZ. Okey. So, kalau awak sebagai pembeli, awak membeli barang, pastikan barang tersebut adalah bebas daripada sebarang charge ataupun bebanan kepada pihak ketiga. So, kalau penjual tersebut dia menjualkan barang kepada awak tapi barang itu telah dichargekan kepada pihak lain, awak boleh menuntut ganti rugi sahaja sebab ini adalah implied warranty, bukannya implied condition. Okey. Yang keempat, implied condition that in a sale of goods by description, the goods must correspond with the description. Okey. Syarat tersirat, implied condition that in a sale of goods by description, dalam satu jualan barang melalui description, melalui deskripsi, the goods must correspond with the description. Barang tersebut hendaklah sama dengan description yang diberikan. Okay, ya? So, when contract for sale of good by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description. Bila mana ada satu kontrak jualan barang melalui deskripsi, melalui description, melalui lain. Awak tahu kan description tu apa kan? Kita describekan benda tersebut. Okay, barang ini adalah seperti ini. Okay. So, bila ada kontrak jualan barang melalui description, melalui deskripsi, there is an implied condition. Adalah terdapat satu syarat tersirat that the goods shall correspond with the description. Bahawa barang-barang tersebut hendaklah sama seperti yang dalam description tersebut. So kalau awak cakap barang itu adalah berwarna merah, berbentuk bulat, apa-apa dan sebagainya, make sure barang itu adalah sama dengan seperti apa yang penjual itu describekan kepada awak. Okay. The goods must correspond with the description. If not, the buyer is entitled to reject the goods and rescind the contract. Barang yang awak beli itu must correspond. Hendaklah sama dengan description, dengan apa yang dinyatakan oleh penjual. Okay. Kalau penjual tu cakap barang tu macam ni, make sure lah barang yang awak dapat tu sama dengan apa yang dia bagi tahu kepada awak. If not, jika tidak, the buyer is entitled to reject the goods. Pembeli adalah layak untuk menolak barang tersebut dan rescind the contract dan juga membatalkan kontrak. Sebab apa? Sebab ini adalah implied condition. Ini adalah syarat tersirat. Okay, for example, Alison ordered an Acer laptop by phone and Sami sells one to her. This is a sale by description. Ini adalah satu contoh jualan melalui description. Yang mana Alison memesan satu laptop jenama Acer
melalui telefon dan Sami pun menjualkan barang tersebut kepada dia. Itu contoh Okay. Untuk section 14D ni yang mana dia cakap kalau dalam satu kontrak jualan melalui description, barang hendaklah sama dengan description tersebut. Okay. Description awak tahu kan? Macam apa yang dinyatakan masa awak nak membeli barang tersebut. Okay. Contoh ada satu kes Varley melawan Witt tahun 1900. Okay, fakta dia, the buyer purchase a second hand reaping machine without ever having seen it. Seorang pembeli purchase a second hand reaping machine, telah membeli a second hand reaping machine, sebuah mesin menuai. Reaping machine, mesin menuai second hand. Yang itulah apa kita cakap, mesin second hand. Okay. So pembeli itu telah membeli sebuah mesin menuai second hand tapi dia tak pernah tengok pun mesin tu macam mana. So the seller has described it as new the previous year and used it to cut only 50 to or 60 acres. Okay. Penjual tadi tu disebabkan pembeli dia tak pernah tengok mesin ni, so penjual dia pun cakap, oh mesin ni masih baru. Ya, baru pakai tahun lepas. Ya, seller ni cakap, the seller has described it as new the previous year. Seller cakap, oh mesin ni baru lagi, baru pakai setahun lepas. And use it to cut only 50 to 60 acres. So dia cakap mesin ini, mesin menuai ini hanya digunakan untuk menuai setakat 50 ke 60 ekar tanaman. So kiranya macam tak banyak guna lagi lah, still baru lah. Okay ya. So seller cakap macam tu. So buyer pun pembeli dalam kes ini pun membeli mesin tersebut. Tapi masa dia dapat mesin tersebut, the machine was very old. Mesin tu dah lama dah. Bukan tahun lepas punya, maybe 10 tahun lepas punya. And memang dah teruk dah dia punya condition. So isu dalam kes ini, whether there was a breach of implied condition or not. Adakah terdapat pelanggaran syarat tersirat ataupun tidak, disebabkan penjual cakap, oh mesin ni masih baru, ya, baru guna tahun lepas, guna pun setakat 50 ke 60 ekar. Tapi bila pembeli beli mesin tersebut berdasarkan apa yang seller tu cakap, bila dia dapat sebenarnya mesin tu dah tak elok pun, dah usang dah. So ada tak pelanggaran implied condition? Hakim menyatakan the court held that this was a sale by description. Okay. Mahkamah dalam kes ini menyatakan ini adalah contoh jualan barang melalui description. Jualan barang melalui deskripsi. And since the machine did not correspond to its description, the seller was in a breach of contract. Okay. And the buyer can repudiate the contract and get the money back. So mahkamah cakap situation sekarang ni adalah contoh jualan melalui deskripsi. Yang mana seller bagi tahu, okay, barang ini adalah seperti sekian-sekian-sekian. Buyer pun beli barang tersebut. So bila mana buyer dapat barang tersebut, dia tak sama pun dengan apa yang seller tu bagi tahu dekat dia. Jauh panggang dari api lah orang cakap. So bila jadi macam ni, the seller was in a breach of contract. Penjual tersebut telah melanggar kontrak. Okay, melanggar implied condition, melanggar syarat tersirat. So bila penjual telah melanggar syarat tersirat, pembeli tadi boleh membatalkan kontrak. The buyer can repudiate the contract and get his money back dan mendapatkan semula duitnya kembali. Disebabkan barang tersebut tak sama pun macam apa yang awak imagine. Macam contoh beli barang kat Shopee kan, tengok, okay, barang ni okay, masih baru, apa, berkilat-kilat, warna biru semua, tapi awak tak dapat barang yang sama. Itu adalah contoh yang mana barang itu tidak sama dengan apa yang digambarkan. Okay. Sebab dalam undang-undang jualan barang mestilah sama dengan apa yang digambarkan dalam description-nya, dalam dia punya
gambaran barang tersebut. Okay. Sama juga, ada lagi satu kes. Okay. Kes Nagurdas Portundas and Company melawan Mitsui Busan Kaisha Limited tahun 1911. Okay. Fakta kes ni, previous contracts between the parties for the sale of flour had been sold in bags bearing a well-known trademark. Okay. Dalam kes ni, ada dua pihak. Yang mana pihak ni menjalankan jual beli tepung. Tepung, flour. Okay. Tepung itu dibungkuskan dalam satu bag. Bukan bag lah, macam macam tepung kan. Tepung zaman dulu yang macam dalam guni tu, macam tu. So dekat guni tu dia ada trademark yang dikenali. Kira macam jenama lah, cop jenama yang dikenali dekat bekas guni tepung tersebut. Okay ya? Okay. Further flour was ordered, described as the same as our previous contract. So bila pihak-pihak tadi ni dah buat jual beli kontrak jual beli tepung. So katalah contoh dalam kes ini kontrak yang sebelum ni bulan 1, bulan Januari. Okay. Pembeli beli tepung bulan Januari, penjual pun hantar dalam satu bekas, dalam satu bag yang ada cop terkenal, cop jenama terkenal. Okay. So bila pembeli itu nak buat lagi pembelian, nak order lagi tepung tersebut, okay, pembeli pun cakap kami ingin memesan tepung yang sama yang ada, kami ingin memesan tepung yang sama seperti kontrak sebelumnya. Itu yang pembeli tu cakap. Okay, describe as the same as our previous contract. Kiranya dalam kes ni, pembeli nak tepung yang sama seperti sebelumnya. Seperti tepung yang dia beli sebelum-sebelum ini. Okay. So, flour identical in quality was delivered, but it did not bear the same well-known trademark. Okay, so bila pembeli, dia cakap dia nak tepung yang sama dalam kontrak sebelumnya, penjual pun dia hantarlah tepung tersebut. Okay, dia hantar tepung yang sama dari segi kualiti, tapi tak ada dalam bekas yang ada cop yang sama. Kiranya tak ada cop jenama tersebut. Okey ya, kiranya penjual tersebut dia hantar dalam bekas yang lain yang tak ada cop jenama terkenal tadi tu. Tepung kualiti dia masih sama, cuma bekasnya berbeza. Yang mana dalam kontrak yang baru ini tidak ada cop terkenal tersebut. So bila kes dibawa ke mahkamah, mahkamah menyatakan it was held that it did not comply with the description, thus the contract was invalid. Mahkamah menyatakan dalam kes ini penjual did not comply with the description, tidak mematuhi description ataupun gambaran yang diminta oleh pembeli, dan oleh itu kontrak tersebut dianggap tidak sah, invalid. So dalam kes ni kesilapan dia kecil je, disebabkan dia tak guna bekas yang sama seperti kontrak-kontrak sebelumnya. Sebab kualiti tepung masih sama, tapi cuma dia tak guna bekas yang sama. So mahkamah cakap itu dah berbeza dari segi description barang tersebut. Sebab pembeli kata dia nak tepung yang sama seperti kontrak-kontrak sebelum itu, which is tepung itu dibungkus dalam bekas yang ada cop trademark tersebut. Tapi dalam kontrak yang baru, bekas itu tidak ada. So mahkamah kata ini dah melanggar description, dah melanggar gambaran yang pembeli nak. So kontrak itu dianggap tidak sah kerana tidak menepati gambaran seperti yang diinginkan oleh pembeli. Okey. Tengok kes lain. Kes Associated Metals Masters Limited melawan Tam Chiotop. Okey.
kes ini, the defendants agreed to sell a metal melting furnace to the plaintiffs and had given the undertaking that the furnace will have a temperature of at least 20,000 Fahrenheit. Okay. So dalam kes associated metal smelters ini, okay, defendant bersetuju untuk menjual satu mesin pelebur logam lah. So defendant dia ada satu mesin pelebur logam, dia nak jualkan kepada plaintiff. Dia kata okay, mesin ini akan dapat tahan temperature sekurang-kurangnya 26,000 Fahrenheit. Sebab awak nak leburkan logam kan. So temperature mesin itu kenalah tinggi. So defendant kata okay tak apa, mesin ini boleh tahan temperature sekurang-kurangnya 26,000 degree Fahrenheit. Okay. So disebabkan apa yang digambarkan oleh defendant ini, maka plaintiff pun dia pun beli dah mesin tersebut. Sebab defendant kata boleh tahan ni sampai 26,000 degree Fahrenheit. So plaintiff beli, tapi bila dia beli mesin tersebut, the furnace supplied by defendants did not meet the required temperature. Mesin yang plaintiff beli tadi tu daripada defendant itu tak sampai pun 26,000 degree Fahrenheit. Tak sampai pun. Sebab defendant kata boleh sampai sekurang-kurangnya 26,000 degree Fahrenheit. Tapi bila plaintiff beli, dia guna tak sampai pun 26,000 degree Fahrenheit. So bila kes dibawa ke mahkamah, mahkamah menyatakan the failure on the part of the defendants to supply a furnace which would meet the required temperature constitute a breach of the condition of the contract, entitling the plaintiffs to treat such breach as a breach of warranty. Okay. Kegagalan on the part of the defendants, dari pihak defendants, to supply a furnace, untuk memberikan satu mesin yang which would meet the required temperature, yang akan memenuhi suhu yang diperlukan, constitute a breach of the condition, telah membuatkan berlakunya pelanggaran implied condition. So dalam kes ni disebabkan defendant dia kata mesin boleh tahan sehingga 26,000 degree Fahrenheit, tapi sebenarnya tak boleh pun. So kegagalan defendant untuk bagi barang seperti mana yang dia describe, seperti mana yang dia gambarkan, telah membawa kepada pelanggaran condition, pelanggaran syarat kontrak. So bila berlakunya pelanggaran syarat kontrak, plaintiff boleh menganggap pelanggaran itu sebagai pelanggaran warranty. So dalam kes ni, kes associated metal smelters ini, plaintiff, pembeli tadi tu, dia hanya menganggap pelanggaran pelanggaran syarat ini sebagai pelanggaran warranty. Dibenarkanlah dengan syarat pembeli bersetuju untuk menukarkan daripada pelanggaran syarat kepada pelanggaran warranty. Tapi nampak tak dalam kes ni, dia nak cakap, okay, defendant cakap mesin macam lain tapi dapat macam lain. Itu yang kita kata barang itu kena sama dengan apa yang awak gambarkan. Apa yang penjual itu gambarkan kepada awak. Kalau tak sama, ada breach of implied condition. Okay, kes seterusnya, Ashington Piggeries Limited melawan Christopher Hill Limited. Okay, fakta dia, Ming Food was sold to a Ming farmer by a company that prepared animal foodstuff. Okay, makanan Ming tu macam memerang. Kalau boleh google lah gambar Ming tu macam mana. Makanan Ming telah dijual kepada penternak Ming oleh satu syarikat yang menyediakan makanan haiwan. So ada satu syarikat ni, dia sediakan makanan haiwan, makanan binatang. So syarikat ini menjualkan makanan Ming tersebut kepada penternak Ming. Okay, unknown to all parties, tidak diketahui oleh semua pihak, the Ming food has been contaminated. Makanan Ming itu tadi telah tercemar. When this was fed to the Mings, many of them died.
bila makanan tercemar itu diberikan kepada mink tersebut, banyak yang matilah sebab makanan dah tercemar. The mink farmer sued the company that he bought the food from. So penternak mink tadi dia dah rugi sebab banyak mink yang telah meninggal dunia. Dia pun menyaman syarikat yang menyediakan makanan tersebut. Okay ya. So judgement Penghakimah menyatakan the mink food did conform to description. Mahkamah tengok balik fakta kes ni, mahkamah kata, oh makanan mink ini dah ikut description, dah ikut gambaran yang diberikan oleh syarikat yang menyediakan makanan tersebut. Even though the mink food was contaminated, it was still mink food as described. Okay, walaupun makanan mink itu telah tercemar, tapi secara asasnya mahkamah cakap ianya masih makanan mink seperti yang digambarkan. Okay. Contoh awak beli makanan kucing kan, contoh macam awak beli Friskies kan. So makanan kucing itu masih makanan kucing seperti mana yang digambarkan dalam iklan. Walaupun makanan itu telah tercemar. Mahkamah katalah dalam kes ni ya. Okay. So sale by description is only concerned with identity or description and not quality of fitness. Mahkamah cakap dalam kes ini, sale by description, jualan barang melalui deskripsi ataupun gambaran, is only concerned with identity or description. Hanyalah berkisarkan, hanya mengambil kisah tentang identity dan juga description dan juga gambaran, and not quality of fitness, dan bukan dari segi kualiti ataupun kesesuaian bahan tersebut. Itu yang diputuskan dalam kes Ashington Piggeries ini. So kes Ashington Piggeries ni cakap, okay, kalau makanan tu cakap macam ni dia punya gambaran dia macam ini je yang kita akan ikut. Kalau makanan tu tercemar ke tak apa, tercemar ke tak boleh pakai ke, kita tak ambil tahu. Kita tak ambil kisah berkenaan dengan kualiti ataupun kesesuaian bahan tersebut. Itu dalam kes Ashington Piggeries. Alright, masuk yang kelima. Okay, implied condition that the goods must be reasonably fit for the purpose for which the buyer buys them. Syarat tersirat bahawa the goods must be reasonably fit. Barang itu hendaklah secara munasabahnya sesuai for the purpose for which the buyer buys them. Untuk tujuan yang mana pembeli membeli barang tersebut. So section ini menyatakan, okay, kalau awak membeli barang, barang tersebut must be reasonably fit. Hendaklah secara munasabahnya sesuai for purposes for which the buyer buys them. Untuk tujuan pembeli membeli mereka. So contoh, kalau awak beli kereta tersebut mestilah sesuai dengan tujuan kenapa awak beli kereta tersebut. Okay. It means that the buyer must exercise due diligence and exercise extra care when he make purchase. If he does not, he must bear the consequences. So dalam situasi ini, prinsip undang-undang menyatakan kalau pembeli nak beli barang, pembeli hendaklah exercise due care. Hendaklah melaksanakan ketekunan, diligence, ketekunan, and exercise extra care, dan melaksanakan tugas berhati-hati bila mana dia membuat pembelian. Okay, kalau awak tak melaksanakan tugas ketekunan dan juga tugas berhati-hati semasa awak membeli, apa-apa akibat hendaklah ditanggung oleh pembeli tersebut. Ini adalah berdasarkan principle of caveat emptor, let the buyer beware, yang kita belajar dalam kelas minggu lepas. Yang prinsip ini menyatakan pembeli hendaklah memeriksa dahulu barang tersebut sebelum membuat pembelian. So where the buyer expressly or impliedly makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required, so as to show that he relies on the seller's skills or judgment,
and the goods are of a description in which in the course of seller's business to supply, there is an implied condition that goods shall be reasonably fit for such purpose. So berdasarkan section ini, dia menyatakan bila mana pembeli tersebut, where the buyer, pembeli tersebut expressly or impliedly, secara nyata ataupun tersirat, makes known to the seller, memberitahu kepada penjual the particular purpose for which the goods are required. Tujuan kenapa barang itu dibeli. Okay. So as to show that he relies on the seller's skill or judgment. Yang menunjukkan dia bergantung kepada penjual punya kemahiran dan juga penghakiman. Okay. There is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for such purpose. Terdapat satu syarat tersirat bahawa barang tersebut hendaklah sesuai untuk tujuannya. So section ini nak cakap bila mana kalau pembeli itu membeli barang, dia bagi tahu kepada penjual tersebut, okay, yang barang macam mana yang nak, sebabkan dia bergantung kepada kemahiran dan juga penghakiman penjual tersebut, adalah ada syarat tersirat bahawa barang tersebut hendaklah munasabahnya sesuai untuk tujuan tersebut. Contoh macam awak beli kereta, awak pergi dekat penjual kereta, awak cakap saya nak kereta macam ni, semua-semua macam tu kan. So kat situ awak bergantung kepada kemahiran penjual tersebut ataupun penghakiman penjual tersebut. So penjual itu kena memberi awak barang yang sesuai, secara munasabahnya sesuai dengan apa yang awak nak. Okay. So kita tengok satu case. Dus Faiz PTE Limited melawan Pacific Navigation Co PTE Limited. Okay. Contohnya dalam kes ini, the plaintiffs were manufacturers and suppliers of those marine engines and spare part. Okay. Dalam kes ini, plaintiff adalah plaintiff adalah manufacturer, pembuat and supplier of those marine engines and spare part. Plaintiff adalah pembuat dan juga pembekal bahan-bahan alat ganti, spare part alat ganti dan juga bahan-bahan enjin. Okay, ya. So kiranya plaintiff ini penjual alat-alat ganti berkenaan dengan enjin kapal marin lah, kapal laut. The defendant claim that, defendant dalam kes ini mendakwa, the injector jam supplied by the plaintiff to be used on the main engine of the defendant ship was defective, causing the main engine to be badly damaged. So dalam kes ini, kita belajar tadi kan, plaintiff adalah pembuat dan juga pembekal bahan ataupun alat-alat ganti untuk satu enjin kapal laut. Okay. So defendant dalam kes ni, dia cakap injector jam, ada satu bahan tu, ada satu spare part tu nama dia injector jam. Injector jam yang dibuat oleh plaintiff ini, yang nak digunakan terhadap main engine, dia punya enjin utama kapal itu adalah rosak. Yang menyebabkan main engine itu untuk badly damage. Yang menyebabkan enjin utama tadi tu makin teruk dia punya rosak ni. So bayangkan, defendant kapal dia rosak, dia punya main engine dia rosak, dia gunakan injector jam yang dijual oleh plaintiff, tapi disebabkan injector jam itu tidak berfungsi dengan baik, makin teruk main engine tu punya kerosakan. So the defendant claim that the equipment supplied by the plaintiff for the engine was not fit for the purpose and was not of merchantable quality. So bila jadi macam ni, bila kapal dia dah rosak, enjin dia dah rosak, defendant mendakwa equipment supplied by the plaintiff, barang yang diberikan ataupun dibekalkan oleh plaintiff for the engine, untuk enjin tersebut, was not fit for the purpose, adalah tidak sesuai untuk kegunaannya, and was not of merchantable quality, dan tidak bersifat boleh dagang. Okay, so itu fakta kes Dus Faiz ini.
So bila mana kes dibawa ke mahkamah, mahkamah menyatakan the court held that the defendant had relied entirely on the plaintiff to supply the engine to be used on the ship. Mahkamah tengok fakta kes, mahkamah kata defendant ni dia dah rely entirely on the plaintiff. Dia dah bergantung sepenuhnya kepada plaintiff to supply the engine, untuk membekalkan engine tersebut to be used on the ship, untuk digunakan atas kapal tersebut. SOGA has provided, Sales of Goods Act, SOGA has provided that where the seller sells good in the course of business and the buyer expressly or by implication makes known to the seller any particular purpose for which the goods are being bought, there is an implied condition that the goods supplied under the contract are reasonably fit for that purpose. So, dalam kes ni, mahkamah kata kita boleh nampak daripada kes itu tergantung sepenuhnya kepada plaintiff untuk memberikan bahan untuk digunakan atas enjin yang rosak tersebut. So mahkamah kata dalam SOGA, dalam Sales of Goods Act, dalam Akta Jualan Barang 1957, okay, dia dah cakap dah pembeli bergantung kepada kalau pembeli dia memberitahu kepada penjual yang dia bergantung sepenuhnya kepada penghakiman dan juga kemahiran penjual, okay, adalah terdapat satu syarat tersirat bahawa barang yang diberikan oleh penjual itu hendaklah sesuai untuk tujuan tersebut. Okay, itu bawah of Good Act, bawah Undang-Undang Jualan Barang di Malaysia. So dalam kes ni, defend tahulah kepada plaintiff yang enjin rosak dapat untuk gantikan kepada enjin tersebut. Dia dah bagi tahulah tujuan itu kepada plaintiff. So plaintiff dalam kes ini dia mempunyai tugas untuk memberi barang yang sesuai dengan ataupun secara munasabahnya sesuai untuk tujuan tersebut. Alright. So dalam kes ni disebabkan plaintiff dia tak bagi barang yang sesuai untuk tujuan enjin tersebut. So dalam kes ini plaintiff adalah dianggap telah melanggar implied condition, telah melanggar syarat tersirat. So defendant boleh menuntut ganti rugi dan juga membatalkan kontrak. Okay. Alright, kita tengok kes lain. Kes Grant melawan Australian Knitting Mills 1936. Okay, dalam kes Grant ini, fakta dia, Grant bought woolen underwear from a shop that specialised in selling goods of that description. Okay, Grant, ada satu pihak ni nama dia Grant, bought a woolen underwear. Dia telah membeli satu pakaian dalam, woolen, pakaian dalam daripada bulu biri-biri. Ya. Okay. So, dia membeli pakaian dalam daripada bulu biri-biri ini from a shop, daripada satu kedai that specialize in selling goods of that description. Daripada satu kedai yang memang khas untuk menjual barang-barang macam ni. Okay. After wearing the garments for a short time, he developed severe dermatitis because the garments contain chemicals left over from processing the wool. So dalam kes ni, lepas Grant itu membeli pakaian dalam tersebut, selepas memakainya untuk beberapa ketika, after wearing the garment for a short time, he developed severe dermatitis. Dia mendapat satu penyakit kulit dermatitis. Pakaian itu masih ada sisa-sisa bahan kimia daripada proses kita nak proses bulu biri-biri tersebut. So bila mana kes dibawa ke mahkamah, the court held that the goods were not reasonably fit for their proper use. Mahkamah menyatakan barangan tersebut, pakaian dalam tersebut
tidak sesuai, were not reasonably fit, tidak secara munasabahnya sesuai for their proper use, untuk kegunaan mereka. Okay. The plaintiff relied on the retailer's choice of a quality product that could be worn without being washed first. So dalam kes ni, mahkamah kata plaintiff tadi, Grant tadi, telah bergantung sepenuhnya kepada retailer's choice of a quality product, kepada pemilihan quality produk penjual. So dalam kes ni, tadi pembeli, dia pergi ke kedai tersebut, dia cakap dia nak pakaian dalam macam ni, macam ni. So, penjual memberikan barang yang dia nak itu. So, itu dah menunjukkan yang plaintiff dah bergantung sepenuhnya kepada pemilihan pakaian oleh penjual. Okay, there was a breach of the implied condition of fitness of purpose. Kat sini mahkamah kata adanya pelanggaran syarat tersirat berkenaan dengan kesesuaian bahan tersebut. So kes kedua, Griffiths melawan Peter Conway Limited. Okay. Fakta lebih kurang sama. Okay, fakta, a woman with abnormally sensitive skin bought a coat without telling the salesman that she had sensitive skin. She subsequently contracted dermatitis from wearing the coat. Okay, dalam kes Griffith ini, seorang wanita with abnormally sensitive skin. Dengan wanita ini ada satu penyakit kulit sensitif. Okay, dia telah membeli coat, bought a coat without telling the salesman that she had a sensitive skin. Dia beli sebuah coat, sehelai coat, dia tak bagi tahu pun penjual tadi yang dia ada kulit sensitif. Okay. So she subsequently contracted dermatitis from wearing the coat. Tak lama selepas tu, dia mendapat sakit kulit dermatitis juga disebabkan daripada coat tersebut. So, mahkamah memutuskan, the court held that she was unable to recover for breach of fitness for purpose because if the goods are required for a special purpose, that purpose must be made clear to the seller. If the customer suffer from any relevant peculiarities that the seller could be aware of, disclosure is equivalent to recover to claim any damages is lost. So dalam kes Griffith ini, dia punya perbezaan dia, wanita tersebut dia ada sakit kulit. Tapi dia tak bagi tahu kat salesman. So bila jadi macam ni, bila dia mendapat sakit kulit dermatitis tersebut, mahkamah memutuskan wanita tadi ini tidak boleh menuntut apa-apa ganti rugi. Disebabkan masa dia beli kod tersebut, dia tak bagi tahu yang dia ada sakit kulit sekian. Dia ada kulit sensitif. Sebab mahkamah kata, kalau awak beli barang itu untuk special purpose, awak beli barang itu untuk satu tujuan khas, tujuan khas itu hendaklah dinyatakan kepada penjual. Macam contoh, awak kata awak beli kereta ini sebab awak nak gunakan untuk jarak jauh. Okay. Awak kena bagi tahu tujuan awak nak beli kereta itu sebab nak berjalan jauh itu kepada penjual. Okay, ya? So the purpose, sebab apa awak beli barang tersebut, kena diberitahu kepada penjual. The purpose must be made clear to the seller. Okay. Alright. So itu beza kes Griffith dengan kes Grant tadi. Kes Grant, dia tak ada special purpose pun. Dia cuma beli pakaian tersebut tapi dia dapat sakit kulit. Okay. Tapi dalam kes Griffith ini, wanita ini dia ada sakit kulit sensitif. Tapi dia tak bagi tahu kepada penjual tersebut. Dia tak bagi tahu sebab kenapa dia nak beli kod tersebut. Okay. Yang seterusnya F, implied condition that the goods must be of merchantable quality. Syarat tersirat bahawa barang-barang tersebut mesti dalam kualiti boleh dagang. Okay. Merchantable quality maksudnya kualiti boleh dagang. Okay. Where the goods are bought by description from a seller who deals in goods of that description,
there is an implied condition that the goods shall be of merchantable quality. Bila mana barang-barang dibeli melalui description, melalui gambaran from a seller. Melalui gambaran daripada seorang penjual, mesti ada syarat tersirat bahawa barang-barang itu hendaklah bersifat kualiti boleh dagang. Okay. Provided that if the buyer has examined the goods, there shall be no implied condition in regard to the fact which such examination ought to reveal. Dengan syarat bahawa jika pembeli telah memeriksa barang tersebut, tidak ada syarat tersirat berkenaan dengan kerosakan yang mana pemeriksaan sepatutnya mendedahkan kerosakan tersebut. Okay ya? Okay. So yang ini dia nak cakap, kalau awak beli barang tersebut, kalau awak beli sesuatu barang itu kena dalam keadaan merchantable quality ataupun kualiti boleh dagang. So apa maksud kualiti boleh dagang? Merchantable quality, the goods must be fit and reasonable for the purpose described. Barang itu hendaklah sesuai dan munasabah untuk tujuan yang dinyatakan. Itu maksud merchantable quality. So kalau awak beli barang tersebut, make sure barang itu adalah sesuai dan juga munasabah dengan tujuan yang kita beli barang tersebut. Okay. If the goods are defective for their purpose, they are not merchantable quality. Jika mana barang itu adalah bersifat defektif ataupun rosak for their purpose. Jika mana barang itu adalah berlawanan ataupun tak sama berlawanan dengan tujuan mereka, mereka adalah dianggap tidak mempunyai kualiti boleh dagang. However, the goods are fail or unable to perform the purpose when they have been sold, they are treated as unmerchantable. Itu mana barang tersebut gagal untuk menjalankan tujuan yang mana mereka telah dijual, barang itu dianggap sebagai tidak mempunyai kualiti berdagang. So kat sini dia nak cakap, kalau awak beli barang tersebut, barang itu tak berfungsi seperti mana yang dinyatakan. Ya, contoh awak beli lampu ke, awak beli kipas ke apa, tapi tak berfungsi seperti mana yang sepatutnya mereka berfungsi lah. Okay, itu bila jadi macam tu, kita akan cakap barang itu bukan dalam kualiti boleh dagang. Okay, kita tengok dua kes. Kes yang pertama, David Jones Limited melawan Willis. Okay, fakta dia, Willis went to the shoe store of David Jones and told the saleswoman that she wanted a comfortable pair of walking shoe because she had a bunion on her foot. Okay, dalam kes ni Willis pergi ke sebuah kedai kasut David Jones. Okay, dan Willis ni dia bagi tahu saleswoman, she told the saleswoman that she wanted a comfortable pair of walking shoes because she had a bunion on her left foot. So Willis pergi ke kedai kasut David Jones, dia cakap dekat saleswoman, dekat jurujual kat situ, yang dia kata dia nak sepasang kasut yang selesa untuk berjalan. Okay, because she had a bunion on her foot. Kerana dia ada bunion, dia ada bengkak dekat kaki dia. So dia kata dia naklah satu kasut yang selesa untuk dia berjalan kan, yang sesuai untuk dia berjalan. After trying on a number of pairs, setelah mencuba beberapa pasang kasut, she bought a pair which was recommended by the saleswoman. Dia membeli kasut yang telah dicadangkan oleh saleswoman tersebut, yang telah dicadangkan oleh jurujual tersebut. Okay, dah try beberapa pasang. Okay, lepas tu saleswoman ni pun cakap, jurujual tu pun cakap, okay, beli yang ni dah, yang ni okay. So Willis pun belilah kasut yang dicadangkan oleh jurujual tadi. The third time she wore the shoes, the heel broke off, causing her to fall and break her leg. So
dia beli kasut tadi, kali ketiga dia pakai kasut tersebut, the third time she wore the shoes, the heel broke off. Tumit kasut itu tercabut, causing her to fall and break her leg, menyebabkan dia jatuh dan kakinya patah. So the evidence shows that, bukti menunjukkan bahawa the shoes were not well made. Kasut itu tidak dibuat secara sepatutnya. And that the heels had been properly attached to the shoes. Dan juga heels, tumit kasut itu tidak betul-betul melekat kepada kasut tersebut. So bila mana kes dibawa ke mahkamah, mahkamah menyatakan the court held that as the shoes has been bought by description, there had been a breach of the implied condition of merchantable quality. Mahkamah menyatakan disebabkan kasut itu telah dibeli melalui description, telah dibeli melalui gambaran, there had been a breach of the implied condition of merchantable quality. Terdapat pelanggaran syarat tersirat berkenaan dengan kualiti boleh dagang kasut tersebut. Nampak tak? Kasut itu kita beli disebabkan kita nak berjalan. Dalam kes David Jones Mira melawan Willis ni, pembeli beli kasut disebabkan dia nak berjalan menggunakan kasut tersebut. Tapi baru kali ketiga dia pakai, tumit kasut tu dah tercabut, pembeli jatuh dan kakinya patah. So keadaan kasut itu bukan dalam kualiti boleh dagang. Ya, bukan dalam keadaan suitable quality. Kena ni kasut itu macam tak boleh dijual pun sebenarnya. Okey. Bukan dalam keadaan kualiti boleh dagang. Okay, sebab ni kasut itu dah mudah tercabut. Okey. Dalam kes kedua, Wilson melawan Richard. Okay, fakta. The plaintiff, a housewife, has ordered a trade name Coalite coal from the defendant merchants. Okay, plaintiff dalam kes ini who is a housewife. Coalite coal from the defendant, coal merchants. So plaintiff dia telah memesan satu coal arang batu yang berjenama Coalite daripada defendant, seorang penjual arang batu. Okay. The consignment included a piece of coal in which a detonator was embedded. So bungkusan arang batu tadi tu termasuklah consignment bungkusan, termasuklah included a piece of coal, satu ketul arang batu yang mana a detonator was embedded, yang mana peledak telah dekatkan pada arang batu tersebut. When the coal was put on in an open gate in plaintiff's house, plaintiff was injured due to the explosion. Bila mana arang batu itu diletakkan berdekatan dengan api di pagar rumah plaintiff adalah tercedera disebabkan letupan arang batu tersebut. So bila kes dibawa ke mahkamah, the court held that the defendant was liable for this consignment, including the explosive piece of the merchantable. So bila adalah tanggungjawab kerana the whole consignment, semua bungkusan tersebut, keseluruhan bungkusan tersebut, including the explosive, termasuklah peledak itu tadi, adalah bukan dalam kualiti boleh dagang. Tu dalam kes Wilson melawan Richard. Okay, sikit lagi. Okay. Implied condition in a sale by sample. Syarat tersirat dalam
jualan barang melalui sampel ataupun contoh. Okay. So bila mana ada jualan barang melalui contoh, melalui sampel, ada beberapa ya. Dia three implied condition kontrak jualan barang melalui sampel, melalui contoh. Yang pertama, the bulk shall correspond with the sample in quality. Okay. Both hendaklah sama dengan sampel dari segi kualiti. Okay. Itu syarat yang pertama. Kalau awak beli barang, ada sampel, okay, barang yang awak nak beli tu mestilah sama dari segi kualiti dengan sampel yang ada. Okay. Yang kedua, the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. Pembeli hendaklah mempunyai peluang munasabah untuk membandingkan barang tersebut dengan sampel yang ada. Okay. So kalau awak beli barang, bulk tu, BULK tu maksudnya banyak tau. Kuantiti yang banyak. So kalau awak beli barang dengan kuantiti yang banyak, yang pertama sekali, nombor satu tu, the bulk shall correspond with the sample in quality. Awak kena check barang yang awak nak beli tersebut dengan sampel yang ada dari segi kualiti. Kena make sure kualiti sama. Yang kedua, the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. Pembeli hendaklah mempunyai waktu ataupun peluang yang munasabah, reasonable opportunity, peluang yang munasabah untuk membandingkan bulk itu, barang itu yang banyak itu yang awak nak beli itu dengan sampel. So contoh kata barang awak tu 20 buah. Ya, 20 buah botol contohnya, botol plastik tu kan. So awak beli 20. So awak sebagai pembeli kena mendapat satu peluang munasabah untuk check satu persatu yang 20 buah botol tadi itu dengan sampel yang ada. Okay. The buyer shall have a reasonable time to compare the bulk with the sample. Once this has been done, acceptance is deemed to take place. Pembeli kena mempunyai masa yang munasabah untuk membandingkan barang tersebut dengan sampel. Jika perbandingan telah dibuat, once this has been done, acceptance is deemed to take place. Penerimaan sudah dianggap berlaku. The right to reject the goods is then lost, although the buyer may still sue for damages, for breach of warranty, if the bulk does not correspond with the sample. Okay. Bila mana barang tersebut, if the bulk barang tak correspond dengan sampel, tak sama dengan sampel. Okay. Tapi awak dah check barang tersebut. Okay, bila jadi macam tu, awak dah check barang tersebut, tapi and awak dah terima. So bila jadi macam tu, contohlah ada satu barang tersebut yang tak sama dengan sampel. Awak tak boleh tolak kontrak tersebut. Awak tak boleh batalkan kontrak tersebut, tapi awak masih boleh menuntut ganti rugi atas pelanggaran warranty. Itu poin yang star kedua tu. Lepas tu yang last sekali nombor 3. The goods must be free from any defect which would not be apparent on reasonable examination of the sample. Okay. So barang tersebut, the goods must be free from any defect. Hendaklah bebas daripada sebarang kecacatan which would not be apparent on a reasonable examination. Yang mana tidak ketara semasa pemeriksaan biasa sampel tersebut. So masa awak check barang tersebut, okay, masa awak check yang macam biasa tak ada kerosakan. Tapi bila awak check balik ada kerosakan. So bila jadi macam tu, awak boleh menuntut ganti rugi. Itu 3 syarat bawah jualan barang melalui sampel. Okay, ya. Yang pertama, barang
hendaklah sama dengan sampel dari segi kualiti. Yang kedua, pembeli hendaklah mempunyai masa yang munasabah untuk membandingkan barang tersebut dengan sampel. So yang ketiga, barang tersebut hendaklah bebas daripada sebarang kecacatan yang tidak ketara semasa pemeriksaan munasabah barang tersebut. Itu bawah jualan melalui sampel, melalui contoh. So kita tengok dua kes. Yang pertama, Drummond melawan Van Ingen tahun 1887. Okay, fakta dia, Van Ingen and Company, Van Ingen and Co. Cloth merchants ordered of James Drummond and Son cloth manufacturers a type of cloth with certain coatings. Okay, awak ingat dalam kes ni ada dua pihak. Yang pertama, Van Ingen and Company. Van Ingen and Company adalah penjual kain, cloth merchants, penjual kain. So, penjual kain ini, Van Ingen ini memesan daripada James Drummond and Son. James Drummond and Son ini adalah pembekal kain. Okay, ya? So, penjual kain ni, Van Ingen ini, dia memesan daripada James Drummond, daripada pembekal kain, sejenis kain yang mempunyai coating yang dia nak. Okay, ya? Sejenis kain lah, kain yang dia nak. Okay, dia dah bagi tahu dah. Okay. Hai, saya nak kain yang coatingnya seperti ini. Okay. The coatings were to be in quality and weight equal to samples furnished by the manufacturers. Okay. Kain tersebut, dia punya coating dia hendaklah dalam kualiti dan berat yang sama dengan sampel yang diberikan oleh manufacturers. Daripada sampel yang diberikan oleh pembekal. So pembekal dia bagi sampel, pembekal bagi sampel. So penjual kain tu pun tengok, dia tengok kualiti sama, berat sama. Okay, so dia pun setujulah untuk beli kain tersebut. However, when the cloth was made into garments, the braid become detached from the seams. Walau bagaimanapun, semasa kain itu dijadikan pakaian, dia punya kain itu menjadi rosak dan juga dia punya jahitan tu terbuka. Macam tu. So, bila bawa ke mahkamah, the court held that, mahkamah menyatakan, the sale was a sale by sample. Jualan ini adalah jualan melalui sampel. Sebab apa? Pembekal itu dah bagi contoh kepada penjual kain tu. Dia tengok, contoh kualiti sama, berat sama. Ini adalah jualan melalui sampel, melalui contoh. The goods correspond with the sample and the buyer inspect the sample and relies on his own judgment. And the seller had no means of preventing the defect. Mahkamah kata, ini adalah contoh jualan barang melalui sampel. Barang itu sama dengan sampel. Kan kita tengok tadi kan, kain itu, penjual kain itu dah check, sama berat, sama kualiti dengan sampel. And the buyer inspect the sample and relies on his own judgment. Dan pembeli telah memeriksa sampel tersebut dan bergantung kepada penghakimannya sendiri. And the seller had no means of preventing the defect. Dan penjual tidak ada cara untuk mengelakkan kerosakan itu. However, walau bagaimanapun, while the cloth was equal to the sample, walaupun kain itu adalah sama dengan sampel yang diberikan, this did not protect the manufacturer where the defect could not have been discovered by reasonable examination, and so the purchaser was not bound to accept the material. Walau bagaimanapun, walaupun kain itu sama dengan sampel, ini adalah tidak melindungi pembekal tersebut yang mana kerosakan tidak boleh diketahui melalui pemeriksaan secara biasa. Okey ya. Dan oleh itu pembeli tidak terikat untuk menerima kain ini. So dalam kes Drummond melawan Van Ingen ini, mahkamah kata ini adalah jualan barang melalui sampel. Okey. So, bila jualan barang melalui sampel, barang itu
kain tadi tu dah sama dah dengan sampel. Okey, tapi disebabkan kerosakan masa kain itu dibuat baju tidak boleh diketahui semasa pemeriksaan yang biasa. Sebab masa kita cek kain tu seperti biasa, sebelum kain itu dibuat baju, kain itu still okey, tapi bila dah dibuat baju, kain itu rosak. Dan oleh itu, bila jadi macam ini, pembeli tersebut boleh untuk membatalkan kontrak tersebut. Ini dalam kes Drummond melawan Van Ingen. Yang kedua, kes Goodley melawan Perry. Okay. Fakta dia, a boy bought a catapult. Seorang budak membeli plastik. Catapult tu plastik. While using it, semasa menggunakan plastik tersebut, the catapult broke and he lost the sight of an eye. So masa budak tu main plastik tersebut rosak. Okay? Dia punya tali dia putus dan budak itu buta sebelah matanya. Okay? The catapult had been brought from the shopkeeper. Plastik itu telah dibeli daripada seorang shopkeeper pekedai, who bought it from the wholesaler by sample and tested it by pulling back the elastic. Okay, so plastik itu dibeli oleh seorang pekedai, yang pekedai itu membeli plastik itu daripada pemborong melalui contoh. Okay, so masa pekedai itu nak beli plastik tersebut, dia dah cakap, dia dah test, dia dah cuba plastik tersebut dengan cara dia tarik dia punya getah elastik dia tu. So bila jadi macam tu, pekedai tadi pun menyaman pemborong yang dia beli plastik tersebut. Mahkamah menyatakan, the court held that although the shopkeeper had made a reasonable examination, the one which was apparent on such examination, the catapult was not fit for the purpose for the buyer wanted it, and that it was of unmerchantable quality. So mahkamah menyatakan dalam kes Goodley melawan Perry ini, walaupun penjual telah memeriksa barang tersebut secara munasabah, tetapi defect, dia punya kecacatan itu adalah tidak ketara semasa pemeriksaan biasa dibuat. Dan the catapult, plastik itu adalah not fit, adalah tidak sesuai untuk tujuan penggunaannya, dan oleh itu plastik itu adalah dianggap dalam tidak dalam kualiti boleh dagang. Okay, so itu bawah kes Goodley melawan Perry. So dalam kes ni nak cakap, walaupun awak dah periksa barang tersebut, awak dah cek barang tersebut melalui sampel, tapi kalau kerosakan itu adalah tidak ketara semasa pemeriksaan biasa, awak masih boleh membatalkan kontrak tersebut. So untuk transfer of property, kita akan sambung kelas next week. Saya stop sampai sini dulu. Nanti sila buat nota mind map untuk tajuk ni dah hantar pada CDOS. Nanti saya akan letak tempat assignment untuk awak hantar mind map nota tajuk kita hari ini. Thank you. Jumpa minggu 12 nanti ya. Nanti mind map saya hantar bila dekat dalam grup. Alright, thank you.